Assalamualaikum guys, sama aku lagi Am dalam tim Panji. So untuk video kali ni aku sembang sikit tentang kisah Dajjal dan siapa itu Dajjal. Okey, setia bersama aku. Siapakah Dajjal? Dajjal ni dia bernama Samiri. Samiri ni berasal daripada sebuah kota yang bernama Samirah. Dan kota Samirah ni terkenal dengan penyembahan berhala. So nasab Samiri ni berasal daripada keturunan Nabi Yaqub. Yang mana Nabi Yaqub pada masa itu isteri dia ada 4. Dan salah satunya adalah nama Ya'la. Dan Ya'la tu dia melahirkan beberapa anak yang bernama Yahuza, sehingga mengeluarkan kaum Yahudi ni. Daripada Yahuza itulah hadirnya kaum yang bernama Yahudi. Ibu dan bapa si Samiri ini juga terlahir daripada satu proses yang melanggar hukum alam, iaitu persetubuhan di antara kakak dan abang. So berlakulah persetubuhan di antara kakak dan abang, dan terlahirlah bapa si Samiri ini. Persetubuhan di antara kakak dan abang, dan juga terlahirlah ibu si Samiri. So maka dari situlah mereka berkahwin. Dan ibu dan bapa si Samiri ini diuji oleh Allah SWT dengan tidak ada anak selama 30 tahun. Selama 30 tahun. So pada satu masa proses perkahwinan mereka ni adalah kotor. Yang seorang terlahir daripada proses yang kotor, dan seorang lagi proses yang kotor. So darah diorang tu darah kotor. So dengan izin Allah, walaupun darah kotor, tetap berlaku reproduksi manusia, dan terlahirlah bayi yang bernama Samiri. Kelahiran Samiri ini dia bawa bencana kepada keluarga dia, yang mana pada masa itu alam menolak kelahiran si Samiri ini. Berlakulah gegaran, kilat sambung menyambung, taufan, ribut dan sebagainya pada masa itu. Dan terlahirlah si Samiri ini, keluarlah bayi yang bernama Samiri ini. Dan Samiri ini sehingga umur dia 5 tahun, dia tidak pernah menyusu, sehingga menyebabkan dia punya emak dia mengalami satu penyakit, iaitu seperti kita tahu sekarang adalah parah payudara. Dan akhirnya emak dia mati disebabkan oleh parah payudara tersebut. Dan disebabkan dia tak menyusu tu, sebab apa? Sebab dia kerja dia tidur saja memanjang. Dia tidur yang sangat panjang, sehingga umur dia 5 tahun. Nak dikata mati, dia bernafas, kan? Nak dikata tak bernafas, dia orang kata ada pergerakan. So dia tak menyusu sehingga mak dia mati. So dia tinggallah dengan bapak dia. Pada satu malam tu, dia bangun daripada tidur. Masa-masa tu dalam keadaan semua family dia tidur, bapak dia dan keluarga-keluarga dia yang lain tidur. Si Samiri ni dia bangun, pergi ke dalam kota Samirah ni. Dia cari bahala yang paling besar. Dia pergi tidur kat bahala yang paling besar tu. Dia buang air besar, dia buang air kecil dekat situ. Bila tiba waktu penyembahan, raja yang mereka anggap sebagai Tuhan ataupun raja yang dia orang jadikan sembahan, mai masa majlis penyembahan tu, kan? Semasa aktiviti penyembahan tu, raja tu terhidu satu bau yang agak aneh. Bau daripada najis. Kita tahu kan, bau daripada najis begitu busuk, kan? Raja cari, akhirnya raja dapat tahu najis ni daripada kemaluan si Samiri ni. Akhirnya raja marah. Si bapa Samiri ni adalah tokoh agama, kan? So raja memanggil bapa Samiri ni datang. Bapa Samiri mai ke sini. Raja panggil, kenapa hang biarkan anak hang buang air besar dekat Tuhan kami, kan? Lebih kurang macam itulah. Kenapa hang biarkan anak hang buang air besar kat Tuhan kami? Apa hang tak fikir ke? Hang tak fikir ke pasal Tuhan apa semua, kan? Kononnya macam tu lah, kan? Raja marah. Akhirnya bapa si Samiri ni tak dapat nak bela diri. Dia dihukum penjara. Sekali lagi si Samiri ni dia bawa bencana kepada keluarga dia. Bapa dia dihukum penjara. Semasa dalam penjara, bapa dia tu tetap juga tak boleh bela diri sekian lama. Akhirnya bapa dia pun dihukum mati. So jadilah Samiri ini sebagai yatim piatu, kan? So seperti yang diceritakan dalam hadis, bahawa Samiri ini dia mempunyai kelebihan pemikiran lebih daripada manusia. Dia lebih daripada manusia biasa. Manusia lain lebih lagi daripada kita, kan?
And Allah tangguh dia punya ajal sampai akhir zaman. Dia mempunyai magic yang sangat tinggi, magic yang orang kata tak boleh dijangkau, sehingga kaum Samirah ni menganggap dia sebagai selevel dengan Tuhan, menganggap Samiri ni selevel dengan Tuhan, dengan magic yang dia ada tu, sihir yang dia ada kan. So, mengikut daripada apa yang diceritakan oleh ulama, ulama semua mengatakan bahawa Samiri ataupun Dajjal ni dia dikurung di sebuah pulau, yang pulau ni dia berada di hujung Jazirah Arabia, yang kenal sangat dengan hadis Rasulullah SAW tentang sebuah pulau. Dan pulau tu yang berada di hujung Jazirah Arabia itu merupakan Pulau Socotra. Pulau Socotra ni dia unik ataupun dikenali sebagai pulau alien, dengan keadaan pokok dia yang unik, keadaan tumbuhan, binatang-binatang yang unik itu semua berada di Pulau Socotra. Dan sehingga pokok yang digelar pokok naga, bila dipotong terkeluar darah dan sebagainya. So dikatakan Dajjal ataupun Samiri dikurung di situ, dan Allah mengurung dia bersama seekor makhluk yang bernama Al-Jassasah. Al-Jassasah ni dia bermaksud mata-mata, dan dia umur dia itu ditangguh juga sama dengan umur Samiri ataupun Dajjal. Dan Al-Jassasah ni dia wajahnya berbulu. Bila kita tengok, kita tak tahu yang mana satu depan, yang mana satu belakang. Yang menghadap kita itu adalah yang depan dia, kan? Kita tak tahu yang mana satu depan, mana satu belakang, tapi menghadap kita itu adalah depan dia. Dan tugas Al-Jassasah ni adalah memata-matai si Dajjal ni. Dia mematai Samiri ni. Apa yang dia buat, Allah mengarahkan dia untuk mengajar kepada Samiri ataupun Dajjal ini ilmu tauhid. Dia mengajar ilmu tauhid sehingga satu masa dia berkata kepada Dajjal ataupun Samiri, dia berkata, aku telah melakukan tanggungjawab aku yang diarahkan oleh Allah. Aku dah menceritakan bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Apakah kau yakin bahawa Allah itu Tuhanmu? Contohnya macam itulah. Si Samiri ni, Dajjal ni, dia berkata, Tuhan yang kau katakan tu adalah dia, adalah aku. Kononnya macam itulah dia kata, kan? Pada masa itu si Al-Jassasah ni terkejut, lari sambil menyebut, dia ni adalah Dajjal, dia ni adalah Dajjal, kan? Okay guys, itulah sahabat sikit yang aku boleh ceritakan dekat hamba tentang kisah Dajjal ni. Nanti kita akan sambung lagi ke part tu. Hamba teruskan setia bersama aku lagi dalam Tipanji. Jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng, dan siapkan persediaan anda semua. Assalamualaikum.